Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kewangan dan Ekonomi maklumkan bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan Brunei Darussalam's Economic Blueprint towards a dynamic and sustainable economy untuk merancang hala tuju ekonomi negara ke arah mencapai matlamat ketiga wawasan Brunei 2035, iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Blueprint ini adalah bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar panduan untuk mensejajarkan dasar-dasar, strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif oleh pihak kerajaan dan sektor swasta dalam mencapai matlamat ketiga wawasan Brunei 2035. Dengan kejayaan ekonomik blueprint ini akan menjadikan negara Brunei Darussalam beralih dari kebergantungan minyak dan gas kepada ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan dengan menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang bermanfaat dan bernilai tinggi untuk rakyat dan penduduk tempatan dan juga penggunaan teknologi terkini sejajar dengan revolusi industri keempat. Penyediaan Economic Blueprint mengambil kira pandangan dan perspektif daripada pihak-pihak berkepentingan, itu sektor kerajaan dan swasta, melalui sesi-sesi konsultasi yang telah dijalankan. Bagi mencapai objektif tersebut, 4 matlamat utama makroekonomi adalah dihasratkan seperti berikut: pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya tahan yang tidak terjejas oleh perubahan semasa, kepelbagaian ekonomi iaitu meningkatkan sumbangan sektor bukan minyak dan gas, kestabilan makroekonomi iaitu antara lain inflasi yang sederhana, fiskal yang mampan dan lebihan perdagangan, dan kadar pengangguran yang rendah. Dalam apa jua usaha pembangunan negara, falsafah Melayu Islam Beraja akan terus dijadikan sebagai panduan. Dalam memastikan matlamat tersebut tercapai, 6 aspirasi telah pun dikenal pasti dalam Economic Blueprint, iaitu perniagaan yang produktif dan bertenaga, rakyat yang berkemahiran, serba boleh dan inovatif, ekonomi terbuka dan berhubung dengan global. Persekitaran yang mampan, infrastruktur ekonomi yang berkualiti tinggi dan berdaya saing, dan tadbir urus yang baik dan perkhidmatan awam yang cemerlang. Bagi mencapai aspirasi tersebut, pendekatan Whole of Nation yang sejajar adalah penting dalam penglibatan semua pihak. Itu sektor swasta akan menjadi daya penggerak ekonomi negara. Sektor kerajaan akan terus memainkan peranannya sebagai pemudah cara dalam menjayakan pembangunan negara ini. Pelabur dari dalam dan juga luar negara berperanan dalam memperkenalkan industri-industri baharu. Dan orang ramai itu rakyat dan penduduk di negara ini perlu mengamalkan budaya berkareh, berjareh, berlureh. Brunei Darussalam's Economic Blueprint boleh didapati dengan melayari www.mofe.gov.pn. Dua 20 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan setakat kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 172 kes dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 245 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 31 kes. 721 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 10,679 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 368 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 84,448 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148.
Sementara itu, 4 premis perniagaan dikenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak RM650 setelah didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Ia adalah hasil operasi merati dari 28 Disember 2020 hingga 3 Januari 2021 di premis-premis perniagaan di keempat-empat daerah melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan kesihatan dari unit penguatkuasaan kesihatan Kementerian Kesihatan. Antara kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah pengendali dan penyedia makanan premis-premis berkenaan tidak memakai sungkup muka. Kaki tangan premis-premis tukang gunting rambut dan premis-premis establishment kecantikan dan kesihatan tidak memakai sungkup muka dan tiada kod QR Bru Health. Orang ramai terutama para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan sekali lagi diingatkan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Pengurus perniagaan adalah memastikan pengendali, penyelia makanan dan kaki tangan memakai sungkup muka, melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19. Mendapatkan kod QR Bru Health yang khusus bagi premis-premis mereka dan mencetak kod QR serta dilekatkan di kawasan yang mudah diimbas oleh pelanggan. Menggunakan aplikasi Premis Scan bagi mudahkan pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi Bru Health di telefon bimbit mereka. Mengamalkan langkah-langkah kebersihan di dalam premis perniagaan dan premis makanan diingatkan untuk mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan jika menyediakan makanan secara bufet. Kementerian Kesihatan maklumkan mengenai perubahan waktu operasi bagi Talian Harapan 145 yang akan bermula pada 1 Februari 2021. Bermula tarikh tersebut, Talian Harapan pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu akan beroperasi bermula pukul 8 pagi hingga 11 malam. Manakala pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, waktu operasi akan bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang. Maklumat lanjut hubungi Talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. 2,388 orang pelajar pra mulakan sesi persekolahan di 117 buah sekolah rendah kerajaan seluruh negara pada tahun ini. Di daerah Bernil dan Muara, seramai 1,574 orang murid prasekolah telah memulakan sesi persekolahan kemarin. Antara sekolah yang menerima kemasukan ialah Sekolah Rendah Katok B. Dalam temu bual bersama RTB, Awang Haji Muhammad Nikman bin Haji Muhammad Isa, Guru Besar Sekolah Rendah Katok B berkata, sekolah berkenaan telah menerima seramai 55 orang pelajar pra. Di samping itu, beberapa persiapan turut dibuat bagi sesi persekolahan tersebut. Sebelum menerima pelajar prasekolah masuk, pertamanya pada tahun lepas guru-guru telah pun mengadakan sesi orientasi pada awal bulan 11 tahun lepas. Untuk tujuannya adalah agar pelajar-pelajar tersebut biasa dengan keadaan sekolah. Dan pada tahun ini juga guru-guru prasekolah telah pun membuat persediaan rapi dengan membahagi pelajar berkenaan kepada 3 kelas, di samping penyediaan kelas-kelas yang kondusif agar pelajar-pelajar pada tahun ini akan dapat belajar dengan lebih kondusif, tenang dan tenteram dan bersedia untuk menghadapi alam persekolahan. Bagi langkah keselamatan, para pelajar akan menjalani pemeriksaan suhu badan sebelum masuki kawasan sekolah bagi memastikan mereka sihat semasa sesi pembelajaran. Di daerah lain, daerah Belait juga sibuk menerima kemasukan pelajar pra di beberapa buah sekolah. Tahun ini, daerah Belait merekodkan 346 kemasukan pelajar pra di 16 buah sekolah. Kru RTB sempat meninjau ke Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof Seria yang pada tahun ini menerima kemasukan 37 murid pra. Sebelum memulakan persekolahan, murid-murid dikehendaki menjalani orientasi yang bertujuan untuk membiasakan mereka dengan suasana persekolahan. Selain itu, program tersebut adalah sebagai persediaan bagi para guru untuk menerima kemasukan murid baharu. Pendidikan awal kanak-kanak ataupun di peringkat prasekolah ini adalah berfokuskan kepada belajar melalui bermain. Maksud saya bermain itu ialah bermain yang secara terarah. Okey, mesti ada kaitannya. Whatever diorang bermain itu mesti ada relevannya dengan pembelajaran. Di daerah Tutong, seramai 371 orang murid prasekolah masuki sesi persekolahan pada tahun ini.
Tinjauan RTB di Sekolah Rendah Perpindahan Kampung Bukit Beruang 2 mendapati seramai 43 orang murid prasekolah baharu memulakan sesi persekolahan tahun ini. Menurut Guru Besar sekolah berkenaan, pelbagai persediaan telah dibuat bagi menerima kemasukan murid-murid baharu seperti memberikan taklimat kepada ibu bapa dan penjaga serta program orientasi untuk murid-murid prasekolah. Di antara aktiviti yang telah dijalankan ialah seperti ice breaking, aktivitis mereka telah didedahkan dengan beberapa task ataupun aktiviti seperti kraft tangan, nyanyian dan sebagainya. Di samping itu mereka telah pun juga menjalani sesi suai kenal. Mereka telah di suasana persekitaran sekolah, jadi mengetahui di mana guru-gurunya berada, di mana kelasnya, di mana tempat duduknya. Jadi hopefully lah dengan adanya pendanaan awalan ni, murid-murid prasekolah ini akan mendapat satu pengalaman yang baru dan menyeronokkan ini. Di daerah Temburong, 10 buah sekolah menerima kemasukan 97 murid pra tahun ini. Bermula peringkat prasekolah, murid-murid diterapkan dengan perkembangan menyeluruh sebagai persiapan mereka meneruskan pendidikan ke peringkat seterusnya. Selain itu, para guru juga memainkan peranan penting dalam mendidik para murid. Pendidikan awal kanak-kanak adalah selalunya basic things lah yang diorang patut tahu, yang patut diorang diajarlah dulu. Kemudian baru kepada awal literasi, awal numerasi sama awal sains lah. Semua diorang akan diberikan pendedahan kepada benda-benda yang ada di sekeliling diorang lah. Cabaran yang paling yang dihadapi ialah apabila kanak-kanak tu sukar untuk mau datang sekolah, which is diorang menangis lah. Tapi selama kelamaan diorang ini akan mudah akhirnya terbiasalah dengan situasi macam situasi datang ke sekolah itu. Sepasang suami isteri berdepan dengan detik-detik cemas apabila kenderaan mereka dilarikan oleh seorang individu yang tidak dikenali bersama 3 orang anaknya masih berada di dalam kenderaan tersebut. Kejadian berlaku di hadapan sebuah pasaraya di kawasan Lumut, daerah Belait. Timbalan Penguasa Polis Muhammad Amiruddin bin Haji Tunjang, Ketua Unit Perhubungan Awam Pasukan Polis Diraja Brunei, seterusnya menjelaskan. Dalam kejadian yang berlaku pada 5 Januari 2021 sekitar jam 11 malam, mangsa telah meninggalkan 3 orang anaknya yang berusia 4 hingga 10 tahun di dalam kenderaannya dengan enjin yang masih hidup bertujuan untuk membeli barang dapur di dalam kedai itu. Kereta mangsa yang dipandu, suspek telah didapati memecut lari meninggalkan tempat tersebut dan kemudiannya berjaya dikesan di kawasan lapangan terbang antarabangsa Berakas. Kesemua mangsa di dalam kenderaan dalam keadaan selamat manakala suspek berhasil ditahan dan dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut. Suspek merupakan seorang lelaki warga negara asing yang berumur 34 tahun. Sehubungan itu, pasukan polis Diraja Brunei mengingatkan orang ramai untuk sentiasa peka dan tidak meninggalkan kenderaan dalam keadaan enjin yang masih hidup.